Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Okey. Hari ni kita nak belajar bab baru. Kita belajar bab set. Okay. Set. Adik. Adik. Ada nak kuat ke? Betul-betul ni buku matematik korang tak buat pun. Nak sorok dia buku tu dekat dalam lipatan kain tu. Tak buat pun. Astaghfirullahalazim. Ibu tahu lah ni. Ayo. Rianya pagi-pagi ke? Awak pagi-pagi ada drama macam ni juga tak? Cikgu hari-hari ada drama. Adik cikgu hari-hari ada drama. Tak ada adik. Tak ada adik. Cikgu ada adik kecil lagi. 12 tahun. Sama lah kita tak ada adik tak. Adik cikgu dia sorok lah, buku lah, apalah. Tak jumpa buku. Buku tak jumpa. Dah jumpa buku, pensel pula tak jumpa. Tapi awak dah besar awak dah matang Tak adalah kikis macam ni. Cik. Okay, so hari ni kita nak belajar bab baru, bab 4. Set. Okay, set ni apa? Set ni awak bayangkan macam ni. Setiap orang ada kumpulan masing-masing. Macam awak set-set hipster, set-set rebel, set-set apa lagi? Set-set hijabister, set bandel, kan? So bayangkan set ni adalah kumpulan-kumpulan yang tertentu. Okay, so untuk yang pertama kita akan belajar terms-terms yang kita nak guna dalam bab set. Suara cikgu clear ke? Semua clear ke? Okey ke? Line Okay, semua okey ke? Clear. Okey Okey. So yang pertama kita ada satu terms nama dia semester. Okey, kalau bahasa Inggeris dia universal. Apa dia semester, apa dia universal? Okey, semester ni maknanya keseluruhan. Contoh, semester nombor. Semualah nombor. Tapi kita tak pecahkan lagi nombor ganjil ke, nombor genap ke, nombor perdana ke. Kalau macam awak, semester Smart Tafiz. So maknanya semua satu sekolah tu. Lepas tu kita pecahkan pula pada set Ara, set Syafi'i, set Sina, macam tu. Boleh faham maksud semester? Semester ni maknanya semua. Keseluruhan lah. Alam semesta. Alam di sebalik mata. Ayah peng. Macam itulah. Semua. Okey. Seterusnya, kita ada terms set. Set tu sendirilah kumpulan. Okey. Set. Dan seterusnya kita akan ada intersect. Apa cikgu? Cikgu Fri bahasa Melayu dululah sorry tu bahasa Inggeris pula. Okay, semester 1 set. Ketiga persilangan. Persilangan atau bahasa Inggeris dia intersect. Okay. Dia ada simbol simbol dia N. N botak macam tu. Kan kalau awak tulis N kan ada coet atas ni kan. Tapi dia sekarang ni tak ada. Dia macam tu je. Dia tak ada coet atas tu. Okey. Boleh? Dah okey sampai situ? Kalau dah okey, cikgu nak bagi latihan. Kita tengok latihan terus. Okey. Okey, so latihan yang pertama.
Mana pula ni? Ya Allah. Allah Akbar. Semua dah sarapan ke? Dah makan? Kalau nak Belum. makan dalam kelas cikgu makan je lah. Cikgu tak kisah pun. Jangan sampai ke buluh pula awak dalam kelas ni. Okey, so latihan yang pertama. Sekejap Oh lupa, pagi tadi tak ada tasmik kan. Tu yang macam terbabas, ramai terbabas ni Okay. Okay, so soalan yang pertama. Cikgu Macam mana malas cikgu tahu nak. tak ada kelas tasmik ke? Tadi cikgu tanya Taha. Itulah masuk lambat. Cikgu nak, cikgu malas nak tulis tau. So cikgu bagi dekat awak soalan tu. So awak boleh tengok dia punya. So cikgu screenshot hantar kat awak So awak tengok contoh satu yang cikgu send kat awak tu. Okay. Cuba dah tengok contoh satu tu. Okay, awak baca soalan. Soalan dia cakap, diberi set semesta. Lepas tu awak nampak ada simbol macam ni. Yang macam ulat ni kan. Tu simbol untuk semesta. Okay, bila dia tak bagi tahu dekat awak, dia terus je buat simbol semesta macam tu. So awak kena tahu itu adalah semua, keseluruhan dia. Okay, seterusnya apa saya hilang ni? Ya Allah, kenapa ni? Cikgu nak tanya. Iya. Kadang-kadang awak je yang selalu cakap dengan cikgu. Macam mana awak punya tasmik tu? Itulah kita orang pun tak tahu lah cikgu. Kita orang tegur cikgu Afiq buat macam tegur lah. Selalunya. Ya ke? Dia tidur. Tak adalah. Kita orang ada yang dah standby dah pagi tu. Okay. Saya tanya juga cikgu Lepas tu, Afiq. dia tak ada. Saya tanya juga cikgu Afiq. Macam mana dengan kehadiran kelas tasmik sebelum-sebelum ni. Dia kata 10 orang jugalah yang masuk selalunya. Lepas tu Yang lain terbabas. Yang lain alhamdulillah terbabas. Terbabas. Lepas tu sebab cikgu tak tahu kehadiran tasmik awak tak isi dalam yang apa nama itu? Dalam sistem lah. Sebab dia kan macam kelas lain kan. So kalau ada hari dia terbabas ke, korang terbabas ke, pandai lah korang settle Okay, boleh? Itulah saya tengok cikgu Afiq tak ada bersuara pula pagi-pagi. Saya macam sebenarnya ada ke tak ke cikgu Afiq dia selalu pakai link dia bagi satu link lepas tu dah tak ada dah. Okay, faham. Tapi kiranya korang hantar tu macam voice note ke macam mana? Google Meet lah. Kiranya semua orang, lepas tu masing-masing dengar jugalah siapa-siapa baca tu semua. Buka kamera. Pisang ke Okay. Pisang lah. Tu lah 3.5. Okay, so tengok soalan contoh satu tu diberi set semesta. Ingat simbol dia semesta macam tu. X, okay. Soalan untuk set, dia memang akan bagi awak macam ni. X, titik bertindih X, okay, ialah integer. Okay, lagi satu, dalam matematik, sebenarnya kita tak panggil nombor tu nombor biasa. Kita panggil integer. Integer tu adalah nombor bulat. Daripada nombor negatif sampai ke nombor berapa-berapa. So integer, kita akan selalu jumpalah perkataan integer. So integer itu ialah nombor bulat. Okay, dia kata 1 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan 10. Okay, tutup kurungan. Okay, dalam set kita tak pakai kurungan yang biasa macam biasa buat kurungan tu. Kita pakai kurungan yang curly bracket. Kita pakai curly bracket. Kurungan yang curly bahasa Melayu. Curl. Bahasa Melayu curl apa? Kerenteng. Kerenteng.
kurungan kerenting. Tapi cikgu tak rasa kurungan kerenting. Macam tu lah. Tapi Lekuk. lekuk kau sedap sikit okay. So curly bracket. Kat situ dia ada 1 lebih kecil atau sama dengan X, X lebih kecil atau sama dengan 10. Okay. First, kita nak tengok dulu, okay, apa nombor yang boleh ada antara 1 hingga 10 ni. Okay, hari tu cikgu dah tunjuk dekat awak yang simbol lebih kecil, lebih besar, terbalik pula. Okay, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Okay, sekarang ni untuk awak senang nampak lah kan. Okay, kita bahagikan kepada 2 part. Kita tengok belah kiri dulu. Belah kiri dia cakap 1 lebih kecil atau sama dengan X. Okay, maknanya X ni kalau baca daripada X ni lebih besar atau sama dengan 1, betul tak? Awak boleh baca daripada belah kiri ataupun belah kanan. Dia setengah orang, dia takut keliru, so dia baca X ni. So X adalah lebih besar atau sama dengan 1. Okay, so apa nombor yang boleh wujud X lebih besar atau sama dengan 1? So maknanya nombor 1, 2, 3 dan seterusnya, betul tak? Ya. Betul. Okay, so lepas tu kita tengok pula yang belah kanan. So belah kanan kita ada X lebih kecil atau sama dengan 10. X lebih kecil atau sama dengan 10. So nombor apa yang boleh wujud? Nombor 10, 9, 8 dan seterusnya, betul tak? Okay, bila awak nampak ada huruf dekat tengah-tengah, maknanya itulah nombor yang kita nak cari. Nombor yang wujud dalam julat yang dia bagi. So julat yang dia bagi, dia dah cut off. Kiranya dia dah cut dekat 10 dan 1. Kalau dia suruh senaraikan, apakah elemen? Okey, seterusnya kita ada set dan elemen. So, elemen tu apa? Elemen tu maknanya nilai-nilai yang boleh wujud dalam kita punya set semesta. Okey, so kita dah tahu dah cut off kita dekat 1 dengan 10. So, kita punya elemen set adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, boleh ke? Elemen apa? Elemen dalam set kita adalah nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Elemen tu maknanya nilai-nilai dalam set kita tu. Dalam set kita tu ada inilah nombor-nombor ni. Kalau macam cikgu tanya, dalam set Sina ada siapa? Ada Umar, ada Asfar, ada Mustaqim, ada Sofi. Macam tu. Boleh faham? Kiranya ada nombor depan 1 sampai 10 tu. Ya. Kena tulis nombor tu 1 sampai 10. Tak boleh skip satu nombor sekalipun. Kalau skip satu nombor salah. Okey? Boleh ke? Boleh ke tu? Boleh. Boleh Okey. Faham cara baca julat nombor ni? So senang cerita, awak nampak bila ada huruf dekat tengah-tengah, awak dah nampak ada cut off dekat sini. So maknanya nombor awak tu mesti antara 1 hingga 10 sahaja. Kalau tak ada simbol sama dengan, maknanya nombor awak start dengan 2 hingga 9 sahaja. Boleh? Boleh Boleh Okey. Tak boleh cakap tau. Okey, seterusnya awak baca lagi soalan dia tulis set P. Okey, tadi kita dah ada semesta kita 1 hingga 10. So set P kita dia cakap ialah nombor ganjil. Nampak tak? Sama juga dia akan tulis X titik bertindih X. Maknanya nombor tu kita tak tahu berapa. So dia gantikan dengan X titik bertindih X, nombor ganjil. Nombor ganjil. Okay, so daripada nombor 1 sampai 10 ni, apa nombor ganjil kita? Okay, siapa tahu nombor ganjil apa?
1, 3, Satu. 7. 1, 3, 5, 7, 9. So settle P. Set P. Maknanya dia labelkan set nombor ganjil tu sebagai P. Okay, seterusnya kita ada set Q. Okay, set Q pula ialah nombor perdana. Okay, siapa tahu apa itu nombor perdana? Boleh. Siapa pernah dengar nombor perdana? Darab satu dengan darab nombor sendiri. Darab ke bahagi? Bagi. Umar dah study ni cikgu rasa. Dah study Umar? Darjah 6. Darjah 6. Ingat lagi kan? Bagus. Alhamdulillah. Okay, so cikgu ulang balik. Nombor perdana ialah, ni nombor perdana ialah nombor yang pertama dia boleh bahagi dengan 1, bahagi 1 dan kedua bahagi dengan diri dia sendiri. Diri dia. Asal titik tak ada. Okay, bahagi tepat tau. Maknanya bila kita bahagikan, kita dapat nombor integer yang cantik. Nombor bulat yang cantik. Okay, contoh. Cikgu tanya. Nombor 2, nombor perdana ke tak? Perdana. Ya. Semua tahu tak kenapa dia nombor perdana? Sebab dia cuma boleh bahagi dengan 1 dan Semua 3 boleh? sendiri. Pandailah kelas Ina. Okey, kita tanya nombor 9, nombor perdana tak? Tak. Kenapa tak? Boleh bahagi dengan 3. Boleh bahagi dengan 3. So bukan perdana. Semua boleh ke tu? Awak kena tahu nombor perdana ni sebab dia boleh tanya dalam penakkulan, dalam set, dalam statistik. Semua dia boleh tanya. Sebab dia basic. 9 bukan nombor perdana Bukan nombor perdana. Sebab apa Umar? Oh, bagi 3. Sebab dia boleh bahagi 3. Kiranya, Nombor perdana. Ya. kiranya nombor perdana nombor ganjil ke? Tak. Nombor perdana tak semestinya nombor ganjil. Sebab 2 tak ganjil pun. 2 kan nombor perdana. Tapi mostly ganjil lah. Cuma 2 je. Bukan nombor perdana, silap. Bukan perdana. Kebanyakannya nombor genap. Oh, bukan ganjil. Bukan ganjil. Ganjil kebanyakan nombor perdana. Cuma tak semua nombor ganjil tu perdana. Pening ke? Kalau genap, confirm bukan perdana. Confirm bukan perdana. Kalau genap, sebab kita boleh bahagi dengan 2, boleh bahagi dengan 4, boleh bahagi dengan 6. Kalau ganjil, tak semua perdana. Sebab 9 ganjil ke tak? Ganjil. Dia perdana ke tak? Tak. So awak kena pastikan CV awak dan awak kena try and error lah dengan try bahagi dengan nombor apa-apa. Contoh lagi, 21 perdana ke tak? Tak. Okay, boleh Boleh. Okay, so kita senaraikan kita punya set Q. So set Q kita apa? Dia kata yang nombor perdana. Jadi daripada 1 hingga 10, apa nombor perdana? Tak ada. Tak ada? Satu je nombor perdana. 2, 3, 5, 7. Boleh tak? Boleh faham tak? Faham. Kiranya dia mula-mula bagi banyak-banyak nombor. Lepas tu awak kena pecahkan pada set-set. Sekarang ni kita nak tengah
pecahkan kepada beberapa set lah. Set yang P ni nombor ganjil. So nombor ganjil yang wujud dalam 1 hingga 10, 1, 3, 5, 7, 9. Set Q pula dia kata nombor perdana. So nombor perdana yang ada dalam 1 hingga 10, 2, 3, 5, 7. Boleh? Okey, kenapa 1 bukan nombor perdana? Dia boleh bagi 1, boleh bagi diri dia juga. Tahu. Sebab dia boleh bagi satu je. Sebab 1 ni dia boleh bagi dengan 1 je. Memang confirm lah dia boleh bagi dengan 1 sebab dia memang 1. Jadi 1 tu tidak dikira sebagai nombor perdana. Kita kira dia sebagai nombor ganjil sahaja. Okey. So kita tengok set R pula. Set R dia kata, cikgu nak padam yang bawah ni Yang nombor perdana tu awak kena ingat sampai bila-bila. Nombor perdana ni jelas cikgu. Macam pening tak? Apa dia? Nombor perdana saya macam pening tak sikit. Sekejap, cikgu tak jelas suara awak. Awak cakap apa? Nombor perdana ni bagi saya tak faham juga cikgu. Saya tak faham. Oh, okey. Kenapa? Dia kat mana? Awak rasa Okey, tak faham kat mana? Kenapa nombor 5 tu nombor perdana? Kenapa? Nombor 5 tu nombor perdana? Kenapa nombor 5 perdana? Okey, kita check. 5 ni, bahagi dengan 1 kita dapat berapa? 5. 5, okey. So kita boleh bahagi dia tepat kan? Kita dapat nombor integer yang cantik kan? Okey, kalau 5 bahagi 5 dapat berapa? 1. 1. Okey, maknanya kita dapat bahagi tepat. Awak cuba try 5 bahagi dengan 2 ke 3 ke, awak dapat berapa? Dapat nombor integer tak? 2.5. Kita dapat nombor yang ada perpuluhan kan? Jadi dia tak boleh dibahagi tepat. Kan syarat nombor perdana, kita hanya boleh bahagi tepat dengan 1 dan bahagi dengan diri dia sahaja. Diri dia tu maknanya 5 lah. Dia kan 5, boleh bahagi dengan 5 je. Okey, faham. Faham? Faham ya. Boleh? Okey. Boleh. Okey. So kita tengok R. R dia kata X ialah gandaan 3. So nombor yang boleh wujud jadi gandaan 3 apa? Daripada 1 hingga 10. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Okey. Kalau dalam soalan exam awak dah salah senaraikan semua nombor, nanti awak pun akan salah senaraikan set-set ni. Jadi benda ni senang, jangan ambil mudah. Okey. Dan lagi satu, cara tulis jangan lupa. Kita ada curly bracket, lepas tu setiap nombor tu kita koma-komakan. Kalau tak buat curly bracket, tak ada koma-koma pun salah. Cara penulisan awak salah. Okey. Settle kita punya ni kiranya inilah contoh soalan dia boleh bagi dekat awak. So seterusnya kita nak tengok apa itu persilangan, apa itu intersect. So persilangan dan intersect adalah kalau dalam set P ada, set Q pun ada. Kalau dalam set Q ada, set R pun ada. Okay, kita tengok yang A. A dia kata P intersect Q. Okay. So awak tengok elemen dalam set P dan set Q. Ada tak nombor yang sama? Ada. Okay, nombor 3, 5, 7 betul tak? Betul. So itu adalah nilai P intersect Q. So tulislah macam tu jawapan awak. Curly bracket 3, 5, 7. Sebab tu cikgu cakap kalau awak dah salah senaraikan dalam set-set awak ni, so tak mustahil jawapan awak akan salah bila dia bagi soalan. Okay. B, kita tengok B pula. P intersect R.
So P intersect R ada elemen apa je? Tiga. Tiga dan 9. Okay. So 3 ada, ni 3, sini 3 dan 9. Okay. Kita tengok C. Ya saya. Yang ni berapa markah? 1 markah. Satu markah, 1 markah. Senaraikan semua tu awak memang kena buat sendiri. Awak memang kena tahu buat sendiri. Tak ada markah awak senarai-senaraikan. Dan kadang-kadang kalau dia keluar dalam kertas satu, dia bagi-bagi cerita, so awak senaraikan, awak cari apa P intersect R. So 1 markah lah. Kertas 1 pun 1 markah, kertas 2 pun. Kertas 2 kita akan ada lorek-lorek dulu. Tapi kalau macam ni 1 markah je. Kenapa orang rasa mat macam kedekut markah ke? Dia macam awak rasa sepatutnya markah banyak macam tu Ke macam mana? Ke okey je? Saja je? Memang macam ni je lah, 1 markah je. Sebab kan mat kan kalau belajar bahasa Melayu, sejarah, benda yang menulis dan kena buat-buat ayat, dia menguji awak punya kreativiti. Tapi kalau awak jawab math, sains semua ni, dia tentang logik. So kalau logik benda tu macam tu je. Tak ada di samping itu tak ada. Dia terus je bagi jawapan. So sebab itulah jawab markah-markahnya tu 1, 1, 2 macam tu je. Okay. So kita tengok yang C. C dia kata Q intersect R. So Q intersect R, kita tengok apa yang sama dalam Q dan R. So Q ada 3, R ada 3. So 3 sahaja. Boleh? Boleh. N tu 1 sampai 10. N sampai 10. 1 sampai 10. Ya betul. N apa? Macam ni N apa ni? Q and R. Maksudnya Q dengan R lah. Q dengan R. Q intersect R. Okay. Okay. So lepas tu kita tengok yang D. D, P intersect Q intersect R. So apa yang ada dalam P, dalam Q dan dalam R juga. So kena tengok. So 3 ada kan dalam P, Q, R. So 3. Lagi? Ada lagi tak? Tak ada kot. Tak ada. Kita kena ada 3-3 lah. Tak boleh. Kalau macam tadi kan ada 2 je. So tengok 2 part sahaja. Sekarang ni dekat 3-3 awak kena tengok. So jawapan awak hanya 3 sahaja. Okay, boleh tak sampai situ? Boleh. Okay. So kalau boleh, kita tengok yang seterusnya. Bilangan unsur. Bilangan unsur ni maknanya dalam set tu bila kita dah buat P intersect Q. So berapa yang ada? P intersect R, berapa yang ada? So tengok part B awak, nyatakan bilangan unsur bagi set yang berikut. So N, ni cikgu salin je balik tau dalam cikgu dah bagi awak yang tu. So cantik lah sikit awak nak refer balik. Kalau macam cikgu bagi macam ni kan macam tak cantik kan. Okay, so N ni adalah number of element. Simbol dia N kecil. N kecil ni number of element. Berapa unsur yang ada dalam kita punya contoh P intersect Q ada berapa? P intersect Q intersect R ada berapa? So yang pertama P intersect Q kita tengok. So N, lepas tu P intersect Q. Jangan lupa ada kurungan, tapi benda ni dia tak pernah pun suruh awak tulis sendiri. Selalunya memang dah bagi dalam soalan. Okay, so N, P intersect Q kita ada 3, 5, 7 kan. So ada berapa kat situ? Kita ada 3.
So yang lain-lain ni sama je lah. Untuk unsur dalam P intersect R kita ada berapa? Kita ada 2. Yang ni ada berapa? Kita ada 1 dan ni ada 1. Boleh tak jadi kita punya unsur pula. Kita punya contoh P intersect Q kita kosong. Boleh jadi tak? Kira memang tak ada. Boleh jadi tak? Boleh. Boleh jadi. So kalau kita punya set tu kosong, sekejap cikgu kat sini Kalau set kita tu kosong, maknanya dia tak ada. So kita akan labelkan dia macam ni. So kosong lah ataupun macam ni. Antara 2. Yang ni pun boleh, ni pun boleh. Okey. Ada apa-apa Cikgu? nak tanya? Ya saya. Cikgu buat soalan ni dengan soalan cikgu bagi tu kan? Yang dekat yang cikgu snap gambar tu. Tu sama je. Nombor berapa ya? Nombor berapa? Contoh 1 je. Contoh 1 awak tengok. Cikgu tak pakai nombor, cikgu letak A, B, C, D. Ada yang baru nak masuk ke? Cikgu dah nak habis kelas ni. Mustaqim. Astaga. Mustaqim. Okey Mustaqim. Pusyarah ni ke? Terbabas ke macam mana? Terbabas. Okay. Okey ke tu? Okey. Okey. So seterusnya kita ada lagi 1 simbol. Cikgu dah nak habis kelas ni. Hari ni cikgu nak kelas kejap je. Kesian awak selalu belajar sejam kan. Macam rasa mendera awak pula rasanya. Okey, 1 lagi part ialah kita ada simbol subset. Tadi kita dah ada semesta, set, kesilangan intersect. So lagi 1 kita ada simbol subset. Cikgu nak Simbol padam ke? subset. Cikgu nak padam ke? Tak adalah, ni sikit je ni. Satu ayat je nak tulis. So hari ni sampai sini je cikgu nak ajar. Cikgu. Boleh tak? Cikgu yang kosong cikgu potong tu benda ke? Oh ni, kalau dia kosong, maknanya set tu tak ada. Contoh kan? Okay. Kalau set tak ada kena tulis macam tu lah. Apa dia? Set tak ada kena tulis macam tu lah. Macam tu. Kosong, maknanya kita memang tak ada apa-apa dalam tu. So kita tulis macam tu lah. Ya saya. Sekejap tak tu saya nak review. Apa dia? Kalau Apa dia tadi? tulis kosong yang dah kosong tu kan, tak payah letak dalam Boleh. tak payah letak dalam bracket. Kalau guna yang ni, tak payah letak yang curly bracket tu. Kalau guna curly bracket, tak payah isi apa-apa. Dua-dua tu boleh je. Pilihlah mana-mana yang awak suka. Kalau rasa suka yang curly-curly, ambil curly-curly. Kalau suka yang botak-botak macam tu, ambil yang botak-botak macam tu. Okay. Last part, kita ada subset. Subset dia bentuk C. Tapi awak janganlah tulis C bulat macam biasa tu. Dia C macam macam ni bentuknya. Okay. Kalau awak tengok dekat yang cikgu screenshot kat awak tu, dia dekat bahagian memori saya. Belah kanan sekali, dalam kotak kecil dia tulis memori saya. Nampak tak? Nampak Okay. So subset ni apa? Subset ni kalau tengok kat situ, set B ialah subset kepada set A apabila semua unsur set B terdapat dalam set A. Okay, awak tengok dalam P dengan Q ni. Okay, P ada 1, 3, 5, 7, 9. Q ada 2, 3, 5, 7. So, kalau cikgu cakap Q ni subset P, boleh tak? Boleh tak? Ada yang baru nak masuk ke?
Tak ada. Tadi macam bunyi dengar ada orang nak masuk. Tak boleh cikgu. Subset tu mesti semua yang ada dalam P tu ada okay, Q ni dia ada seketul 2 tu kan. Dia tak boleh dikira subset lagi lah. Melainkan kalau 2 ni tak ada. Kalau 2 ni tak ada, barulah Q ni subset P. Tak faham ya? Faham? Tak faham. Tak faham? Okay. Kita tahu subset tu dia cakap semua unsur dalam set B terdapat dalam set A. Okay, awak bayangkan kalau Q kita ni tak ada nombor 2. Cikgu tulis balik kat sini lah cikgu pandang. Kena potong lah. Bukan potong. Bukan. Kira cikgu buatkan WhatsApp baru. Sekejap. Sekejap. Bukan. Kita tak potong. Okay. Bayangkan kita ada 2 set ni. Sekejap cikgu pada ni. Buat contoh ke? Cikgu buat contoh lain. Okay. Dia kena semua yang ada dalam tu baru dikira subset. Okay. Contoh cikgu bagi dekat awak, kita ada set X. Set X kita adalah 1, 2, 3, 4. Okay, ni set X Okay. Set Y kita ada 2, 3, 4. Okay. So awak nampak Y ni, semua yang dalam Y ni ada dalam X, betul tak? Betul. Barulah dikira Y ni subset X. Kalau macam case Q kita ni tadi, 2 ni tak ada dalam P. So kita tak boleh kira dia sebagai subset. Subset tu mesti semua ada dalam yang X tu. Sebab nanti kita nak lukis rajah Venn diagram tau. Bayangkan ni bulat cantik tau. So Venn Y diagram. ni Venn diagram. Nanti kita akan buat. Okay. Venn. Rajah Venn. Okay. So Y kita ni dekat dalam X. X kita ni kat luar. So 1, 2, 3, 4 kita letak dalam ni. Dia macam awak bayangkan tak belajar ada yang tak belajar bio kan. Okay. So maknanya semua yang dalam Y ni ada dalam X. Barulah dikira sebagai subset. Kalau macam ni tadi Q ni ada 2 ni. So 2 ni tak bolehlah kita nak letak dalam bulatan yang dalam ni sebab X kita nak P kita tu tak ada nombor 2. Boleh ke? Faham tak? Okey tak tu? Okey. So kita nak habis sampai sini je tau. Sebab kelas lain pun cikgu ajar sampai sini je. Nanti tak fair lah kalau kelas awak belajar lebih sikit. Lagipun kita jumpa dalam Maths nanti kan. Cikgu nak tanya, boleh jadi ke kalau dalam satu soalan tu lepas tu kita dapat kan, contoh set P dengan set Q. Contoh set P ada 2, 3, 4. Lepas tu set Q pun ada 2, 3, 4 je. Boleh je. Boleh. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau contohlah kan, awak jumpa soalan kan, P 2, 3, 4, Q pun 2, 3, 4. Macam baik dia buat satu je nama set tu sebab elemen dia sama. So awak kena tengok balik, mungkin awak ada salah lah pada mana-mana set tu sebab dia takkan ada nilai yang sama. Kalau nilai tu sama, baik nama set tu satu tu je. Buat apa nak buat set lagi satu? Faham tak? Ya, faham. Faham? Okey. Cikgu, Lagi? Ya saya. kiranya yang cikgu buat bulatan tu kiranya apa subsetnya tu? Apa subsetnya? Y Saya tak faham yang subset X. Y ni dalam X. Okey, faham. Okay. Kalau X subset Y, X yang dalam Y. Kiranya bulatan ni apa benda tu? Bulatan ni nanti kita tengok dalam rajah diagram. Rajah diagram Venn diagram. Rajah Venn. Venn. Nanti kita tengok. Okey.
kita kena masukkan nilai-nilai kita ni dalam rajah Venn. So yang pertama sekali kita kena senaraikan. Kedua kita lukis rajah Venn. Macam itulah. Okey tu. Okey. Lagi ada apa nak tanya? Oh lagi satu kan, contohlah kalau tak adalah tasmid awak kalau nak awalkan sikit classmate awak ke kan, tak tahulah ikut awak lah, cikgu tak kisah. Awak bagi tahulah cikgu. Ikutlah kalau awak dah terbangun kan, semua orang dah bangun, macam dah pisang bolehlah beritahu cikgu, kita boleh buat classmate kita awal sikit. Korang tidak bersuara korang. Taklah kalau semua dah bangun lah, itu je. Okay. Tak boleh So, tak lagi- boleh. 7.30 Tak boleh? 7.30. Tak adalah cikgu nak kelas 7.30. Maksud cikgu macam 8.30 ke 8.45 ke. Boleh faham? 7.30 cikgu pun tak habis lagi buat kerja-kerja cikgu. Kerja-kerja. Okay. Okay. So, ada apa lagi nak tanya? Tak Kalau ada. tak apa, kita jumpa minggu depan lah classmate. Okay. So, jumpa kelas Admaths nanti. Okay. So, thank you kelas. Yang mana baru masuk tu, macam rasa salah pula Aduh, dah habis lah kelas. Itulah. Okay. So, jumpa Admaths. Thank you semua. Okay, boleh left. Macam halau lah, boleh left. Thank you. Terima kasih. Sama. Cikgu. Bye. Okay, sama. Fantastical